Saya tak dapat tidur. Sebelum jumpa dia pun memang saya tak dapat tidur. Saya pejam je mata, memang nampak dia tu memang dah tak ada. Saya rindu bayang-bayang dia lah. Sebab dia tak ada sakit apa kan. Pergi dengan mengejut macam tu. Setiap kali saya pejam mata, memang saya bayangkan dia lah. Itu luahan pilu seorang ibu, Siti Esa Hassan, merindui anak sulungnya, Nurul Azwani Kamaruzaman, yang terkorban dalam insiden tanah runtuh di Batang Kali pada Jumaat lalu. Allahyarham yang bekerja sebagai pembantu kantin sekolah antara 94 mangsa yang berada di tapak perkhemahan sebelum berlakunya bencana alam itu kira-kira jam 2 pagi. Rabu 14 hari bulan, jam 11.30 pagi, dijemput oleh bos dia lah. Bos dia yang ajak tu untuk menemani dua anak perempuan dia lah. 11 tahun dengan 12. Cuma saya bergurau dengan bos dia. Saya cakap, mau pergi mana? Pergi Genting. Asyik bawa wani je. Oh lah saya sekali. Itu dia gelak je. Reaksi dia pun tak ada tunjuk je macam dia tu nak pergi ke apa semua ke. Tak ada. Sejak hari pertama kejadian, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia antara barisan hadapan yang mengerahkan lebih 120 anggota dalam operasi mencari dan menyelamat mangsa selain menerbangkan 3 unit drone untuk pemetaan dan pemantauan dari aras tinggi. Jalan utama untuk menuju ke lokasi kejadian masih ditutup kerana operasi mencari dan menyelamat masih dijalankan oleh agensi penguatkuasa dan juga agensi penyelamat Malaysia, dan 61 mangsa telah dilaporkan selamat dan dibawa ke Hospital Sungai Buloh, Hospital Selayang dan juga Hospital Kuala Kubu Baru. Pihak berkuasa dan juga penyelamat masih mencari mangsa untuk menjejaki mereka di lokasi kejadian dengan menggunakan eskavator. Selain menjalankan kaedah surface searching dan digging, peranti ground penetrating radar yang boleh menembusi tanah sedalam 5 meter turut digunakan dalam operasi mengesan mangsa. Beginilah keadaan sesak di hadapan lokasi kejadian yang dibanjiri oleh anggota penyelamat dan juga pengamal media. Misi pencarian mangsa-mangsa yang hilang masih lagi diteruskan dan unit K9 turut digunakan dalam misi pencarian ini. 6 ekor anjing pengesan berbaka English Springer Spaniel dari unit K9 Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia turut digunakan di bawah tanggungjawab penguasa kanan Bomba 2, Donny Chap. Jadi pada masa sekarang ni kita akan buat rotation anjing ni. Rotation dalam jangka masa waktu tertentu. Kita tengok keadaan anjing kita, kita tengok performa anjing kita sebab keadaan dan bentuk muka bumi yang sangat sukar. Jadi anjing mempunyai performa yang sangat limit lah. Masa yang digunakan untuk pencarian mungkin 30 minit ke 40 minit macam tu lah. Jadi anjing itu perlu direhatkan. Apabila dia direhatkan, kita akan rotate guna anjing lain lah. Jadi tak semuanya anjing itu akan buat kerja setiap kali lah, setiap masa. Jadi kita perlu rehatkan dari masa ke semasa. Kita depend on performa anjing itulah. Runtuhan tanah setinggi lebih 30 meter dengan anggaran keluasan kira-kira 3 ekar memberi cabaran kepada anggota penyelamat dan anjing pengesan menjejaki mangsa yang hilang dalam kejadian itu. Kesukaran anjing kita untuk mengesan kerana struktur muka bumi telah bertukar kepada daripada tanah ni dan air, bercampur air kan, bertukar kepada lumpur lah. Jadi anjing kita agak sukar untuk mengesan. Kehadiran bau apapun ketepatan itu kita susah nak capai kerana bau pada masa sekarang ni memang sukar nak keluar daripada struktur tanah runtuh ni lah, kerana sangat tinggi dia punya ketinggian tanah yang telah runtuh pada masa inilah. Sementara itu, Jabatan Kebajikan Masyarakat pula membantu mangsa-mangsa terselamat yang ditempatkan di Balai Polis Ulu yang baru dengan menyediakan mereka makanan, pakaian dan menyediakan khidmat kaunseling. Bersama juga di sini adalah salah seorang kaunselor untuk seandainya ada mangsa-mangsa mungkin berada dalam keadaan trauma, dan memang pun ada.
yang dalam keadaan trauma kerana ada yang ahli keluarga tak jumpa lagi. Jadi setakat itulah yang kami boleh bantu untuk situasi yang ada sekarang. Saya difahamkan yang lain-lain itu adalah di lokasi bencana. Kita di peringkat Jabatan Kebajikan Masyarakat, kita tak ada akses untuk ke kawasan merah, zon merah. Kita hanya berada di akses di zon untuk membantulah. Setakat ni tidak ada rancangan untuk membuka PPS sebab semua mangsa ada di sini. Walau bagaimanapun PPS kita dalam keadaan siap siagalah. Seandainya diperlukan standby untuk memberikan penempatan. Pekerja ladang warga asing Tuang Uk antara 61 mangsa yang terselamat dalam kejadian tanah runtuh itu. Kita sebelum tidur apa-apa pun tak bunyi. Kita sudah tidur, dia tanah runtuh hantam rumah baru kita tahu. Banyak kuat koyang. Tengah malam pukul 2 tanah runtuh kena rumah kita, kita takut terus lari. Lagi nombor 2 kali mari tanah semua hancur. Dilaporkan, kesemua 24 mayat mangsa tragedi tanah runtuh termasuk Nurul Azwani dituntut waris masing-masing. Ayah punya bos tu, dia cakap, you cepat-cepat datang sini. Dia kata, ini ada perempuan Melayu, mesti Wani punya, dia kata. Hati saya ni luluh lah. Dia panggil saya, ready ke, dah bersedia ke. Lepas tu saya relax dulu, saya duduk. Lepas tu saya kata okey, tak ada perubahan lah. Wajah dia macam biasa lah, tak ada. Macam luka ke, lebam ke, memang tak ada. Allahyarham selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Raudatul Sakinah, Taman Selasih, kira-kira jam 10 malam. Laporan Tun Nizami Hashim, 999.